jawapan saya mudah kalau orang tanya. YB tak bimbang ke orang Cina pijak kepala kita? Ni kawan-kawan India ada pebalian ada kat depan ni. Orang India ni nanti tak bimbang ke nanti dia ambil tempat kita? Kita kan orang majoriti di negara ini. Kita kan ramai. Sekarang orang Islam 70%. Dan kadar kelahiran orang Islam jauh lagi tinggi daripada orang Cina dan orang India. 10 tahun daripada sekarang, jumlah orang Islam di negara ini yang takut itu sepatutnya orang Cina dengan orang India. Kalau dia makin ramai, dia tak hormat kita, dia tak layan kita dengan adil, macam mana kita nak hidup di negara ini? Jadi apa nak takut? Yang selalunya takut itu ialah kalau dia buat sesuatu yang salah. Dan bila dia buat sesuatu yang salah, dia tak boleh nak jawab. Bila dia tak boleh nak jawab, akhirnya untuk mengaburi mata rakyat, dia laga-lagakan yang Melayu dengan Cina yang India. Saudara-saudari, Melayu hanya ada 16 juta. Cina lebih kurang 20% daripada 30 juta, hanya ada 6 juta. India lebih kurang 5% daripada 30 juta, 1.5 juta je. Yang Melayu, kita sebagai pemimpin, tak ada orang Cina, orang India nak jadi pemimpin Perdana Menteri, tak ada saudara-saudari. Mereka tahu ini negara majoriti Melayu. Pimpinan sudah tentu yang majoriti Melayu yang akan jadi pimpinan. Cuma dia minta satu je. Boleh tak? Boleh tak? Kalau pilih yang Melayu tu, janganlah pilih macam Ahmad Maslan. Cerdik sangat. Bergaduh sesama mereka, memecah belahkan rakyat dengan main isu perkauman, langsung tak malu. Bila dia dah curi duit, dia tak malu saudara-saudari. Mana maruah kita? Jenis anak yang macam mana yang kita nak besarkan dalam keadaan dia tengok menteri-menteri dia, bodoh pun menteri tak malu, hodoh pun menteri tak malu, curi duit sakau pun menteri tak malu. Anak yang macam mana kita nak besarkan? Jawapan saya mudah kalau orang tanya. YB tak bimbang ke orang Cina pijak kepala kita? Ni kawan-kawan India ada pebalian ada kat depan ni. Orang India ni nanti tak bimbang ke nanti dia ambil tempat kita? Kita kan orang majoriti di negara ini. Kita kan ramai. Sekarang orang Islam 70%. Dan kadar kelahiran orang Islam jauh lagi tinggi daripada orang Cina dan orang India. 10 tahun daripada sekarang, jumlah orang Islam di negara ini jadi 75%. Sepatutnya kalau yang takut bukannya orang Islam. Yang takut itu sepatutnya orang Cina dengan orang India. Dia tak hormat kita, dia tak layan kita dengan adil. Macam mana kita nak hidup di negara ini? Jadi apa nak takut? Yang selalunya takut itu ialah kalau dia buat sesuatu yang salah. Dan bila dia buat sesuatu yang salah, dia tak boleh nak jawab. Bila dia tak boleh nak jawab, akhirnya untuk mengaburi mata rakyat, dia laga-lagakan yang Melayu dengan Cina yang India. Saudara-saudari jangan bimbang. Kami dalam keadilan bukan bodoh. Saya sayang semua Melayu, Cina, India. Saya tak ada pun dalam keadilan kata tak penting Melayu ini. Saya tahu, tanya Simon. Saya tak pernah berganjak bahawa orang Melayu akan memimpin di negara ini. Tapi kalau orang Melayu nak memimpin, janganlah buat malu. Dahlah bodoh, curi duit pula tu. Kalau kita nak memimpin, kita mestilah dapat hormat daripada orang yang kita pimpin. Maksudnya kita jujur, kita cerdik, kita cekap, kita amanah. Barulah yang Melayu pun hidup aman. Yang Cina pun rasa bangga dan akan hormat kepada kita. Yang India akan bantu.
Dan negara yang macam itu, yang harmoni walaupun pelbagai kaum dan agama, negara itulah yang akan dihormati sebagai contoh teladan kepimpinan orang Islam yang sepatutnya dituruti, saudara-saudara. Jadi jangan bimbang. Melayu hanya ada 16 juta. Cina lebih kurang 20% daripada 30 juta, hanya ada 6 juta. India lebih kurang 5% daripada 30 juta, 1,5 juta je. Kita dengan kita sendiri tak boleh ke mana-mana, saudara-saudara. Kita hanya boleh kalau setiap daripada masyarakat kita, pimpinan kita faham, kita perlu tumpu untuk bagi sumbangan kita. Yang Melayu, kita sebagai pemimpin. Tak ada orang Cina, orang India nak jadi pemimpin Perdana Menteri. Tak ada, saudara-saudari. Mereka tahu ini negara majoriti Melayu. Pimpinan sudah tentu yang majoriti Melayu yang akan jadi pimpinan. Cuma dia minta satu je. Boleh tak? Boleh tak? Kalau pilih yang Melayu tu, janganlah pilih macam Ahmad Maslan. Cerdik sangat. Pilihlah yang yalah cerdik lah, tapi janganlah cerdik sampai macam Ahmad Maslan. Pilihlah Melayu yang cerdik, yang boleh buat kerja, yang berlaku adil. Sama juga dengan masyarakat Cina. Orang Melayu tahu bahawa kekuatan masyarakat Cina dalam ekonomi kita ni memang diakui, sumbangannya besar. Kita tak minta kata ambil semua yang Cina ada ni bagi kat Melayu. Sebab saya tahu ambil harta orang yang bukan hak kita bagi kat orang lain tak berkat, saudara-saudari, tak kaya. Kau ambil harta, baik harta orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, hatta kamu ambil harta, kamu tipu Yahudi pun, dapat harta itu tak berkat, tak kekal. Harta kekayaan datang daripada hasil usaha, penat, lelah, ikhlas kita. Semua orang tahu. Cuma orang Melayu kata, pastikan bahawa setiap anak Melayu profesional yang cerdik, kalau dia bekerja dengan kamu, dia mestilah dapat tempat yang sama dan dinaikkan pangkat dan diberikan gaji dan peluang yang sama macam kalau pekerja itu seorang Cina atau India. Tak susah Malaysia. Cuma kita kena tolak permainan yang Zahid kata, yang Haji Hadi kata, yang Muhyiddin Azmin kata. Sebab mereka tak boleh nak tawarkan kepada rakyat seperti yang kami sebut ini. Dia nak kempen, dia tak boleh nak kata kami akan bekerja kuat demi untuk kesejahteraan rakyat. Sebab orang kata, kamu yang 60 tahun kamu buat kerja apa? Sekarang kamu nak kerja kuat. Orang dah masuk lubang. Geng-geng kamu ni duk beratur nak kena dakwa ni sebab segala kes-kes yang kamu dah buat. Baru sekarang kamu nak berlakon, nak jadi insaf, nak kerja kuat. Rakyat dah teruk dah. Kalau yang PAS, dia tak boleh nak kata kepada rakyat seperti ini, kami akan cari jalan penyelesaian dengan meletakkan kepakaran dan ahlinya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab orang kata apa? Kamu dah dapat peluang dekat Kelantan 30 tahun. Masalah air pun kamu tak boleh selesaikan. Wang dah bagi berapa? Peruntukan dah bagi berapa? Tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali datang banjir ke, datang masalah yang sama. Pimpinan bertukar ganti. Kereta bertukar ganti. Daripada kereta dulu jadi kereta besar, Mercedes tak Mercedes, habis keluar semua. Paip tak ganti-ganti sampai sekarang. Masalah tak ganti-ganti sampai sekarang. Kalau tidak kerana bantuan kerajaan persekutuan tiap-tiap tahun, kerajaan Kelantan tak boleh nak berfungsi, saudara-saudari. Jadi rakyat kata, kamu kata kamu nak letak orang yang ahli, tapi yang kami tengok ni kebanyakannya orang yang bukan ahlinya. Saya hormat Tuan Ibrahim Tuan Man, tapi suruh dia jaga krisis cuaca alam sekitar. Dia tak reti, bukan kepakaran dia. Sebab itu 3-4 bulan sebelum banjir, orang dah kata dah, amaran sudah keluar, akan keluar banjir. Bawa ke Parlimen, Izzah tanya, apa persediaan kita ni? Banjir nak jadi ni. Dia kata apa?
Malaysia tidak dipengaruhi dan terkesan dengan krisis perubahan cuaca. 3 bulan je, tak payah lama. 3 bulan, tenggelam, habis semua saya lagi. Saya tak ada masalah dengan PAS. Saya ada masalah kalau kamu guna agama, kamu guna bangsa, supaya kamu dapat jawatan, kemudian kamu tak buat kerja itu yang mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Yang itu saya ada masalah. Sebab itu saudara-saudari, lepas ini saya berceramah tiap-tiap hari ni. Daripada malam ini sampai ke hari mengundi. Kalau 5 minggu lah saya bercakap. Malam ini pembukaan, sebab yang dengar ini bukan saja di sini. Yang dengar ini ramai rakyat Malaysia di luar saja. Akan ada pembongkaran, akan ada skandal, akan ada cerita macam-macam. Tapi saya tak nak lari daripada perkara paling penting. Kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab saya sebenarnya, saya tak ambil pot sangatlah soal menang kalah jadi kerajaan. Dulu orang tak percaya. Kerajaan Pakatan menang pun saya tak ambil satu benda pun. Saya tak minta satu benda dan tak dapat satu sen. Saya dengan gembiranya beritahu, kamu dah ada menteri semua, silakan, rakyat memerhati, saya nak balik sebagai rakyat biasa. Sampai hari ini saya hidup sebagai rakyat biasa, bawa kereta lama, bawa sendiri, tak ada masalah. Sebab saya tak ambil pot sangat menang kalah. Saya bimbang, kalau saya, orang macam saya, ada wang sedikit, ada hidup yang baik sedikit, isteri seorang saja, anak seorang saja, kucing seekor, tak ada masalah. Sekarang ada burung seekor, tengah sesat dekat pejabat saya. Saya tak tahu, pilihan raya ada burung seekor, burung merpati, sesat seekor. Saya tak ada masalah sekali. Tapi kita hidup dalam masyarakat. Dan saya diajar daripada kecil, kalau kita ini Allah bagi kelebihan, maksudnya kamu dapat rezeki lebih sikit, ataupun kamu cerdik sikit, ataupun kamu ada kemahiran bercakap, kamu boleh bantu orang. Kalau kamu ambil keputusan untuk hidup tanpa bantu orang, kalau ikut Islam, itu jatuh sebagai kufur nikmat. Kamu tidak berterima kasih dengan kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, lama-lama kamu kena. Itu saja. Sebab sedang saya dengan keluarga saya tak ada masalah. Kalau tengok dekat Batu, dekat Sentul, dekat luar Kuala Lumpur, dekat Perlis, dekat Kelantan, dekat Johor. Kalau kita terus dengan begini, yang mana orang politik di atas bergaduh sesama mereka, memecah belahkan rakyat dengan main isu perkauman, langsung tak malu. Bila dia dah curi duit, dia tak malu, saudara-saudari. Mana maruah kita? Jenis anak yang macam mana yang kita nak besarkan? Dalam keadaan dia tengok menteri-menteri dia, bodoh pun menteri tak malu, hodoh pun menteri tak malu, curi duit sakau pun menteri tak malu. Anak yang macam mana kita nak besarkan? Itu yang saya kena bantu.